Selamat sejahtera. Saya Dashani anak perempuan Ganesan Permal memegang not matrix A179515. Ini merupakan video pembentangan bagi tugasan individu kursus pengantar pendidikan bersepadu GGGC 1023. Tajuk tugasan individu ini adalah penerapan pendidikan bersepadu dan model TAM dalam pengajaran pendidikan moral. Nama pensyarah Dr. Harun Baharudin. 1.0 Pengenalan. Pendidikan bersepadu adalah pendidikan yang telah lebih menekankan nilai murni dan akhlak mulia dalam menuntut ilmu pengetahuan, di mana ia dipercayai mencakupi keseluruhan ilmu pengetahuan di antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dalam hal ini, pendidikan bersepadu turut dapat ditegaskan sebagai pendidikan yang akan menyepadukan antara ilmu akli dengan ilmu nakli. Di sini, menurut konteks masyarakat Islam pula, pendidikan bersepadu tidak dapat dipisahkan daripada ilmu mengurus diri iaitu fardu ain dan ilmu mengurus sistem iaitu fardu kifayah. Ianya juga merupakan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pada itu, pendidikan bersepadu ini dipercayai adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi perkembangan potensi seseorang individu secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang mampu melayankan insan, masyarakat serta negara yang berkualiti dan sejahtera. Secara keseluruhannya, pendidikan bersepadu ini dapat disimpulkan sebagai pendidikan yang berteraskan konsep ketuhanan dengan matlamat melayarkan insan yang seimbang dan mulia dalam semua aspek. Justru itu, model TAM pula adalah model yang menekankan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Model TAM juga lebih dikenali sebagai model tiga segi. Dalam hal ini, semua penciptaan Tuhan dipercayai mempunyai ciri perkaitan yang tersendiri yang mampu melengkapi antara satu sama lain. Di sini, ilmu wahyu dapat dibincangkan seiring dengan kaitannya dengan manusia. Boleh dikatakan ilmu wahyu adalah roh ilmu yang mesti dihayati oleh semua ilmu akal. Seterusnya, kehadiran alam pula dapat lebih dilihat dalam menghubungkan manusia untuk mencetuskan fitrahnya yang bersandarkan rasa ingin tahu. Secara umumnya, model TAM dapat ditegaskan sebagai satu usaha dalam memperkembangkan dan mengukuhkan pendidikan bersepadu. Oleh hal yang demikian, kajian ini akan memperlihatkan hubung kait pendidikan bersepadu dan model TAM ini dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pengajaran subjek pendidikan moral serta dalam kerjaya menerusi seorang warga pendidik subjek tersebut. 2.0 Objektif kajian. Kajian ini akan merangkumi 3 objektif utama. Boleh dikatakan objektif-objektif berkenaan akan menjadi satu panduan utama dalam membincangkan tujuan kajian ini secara lebih terperinci dan menyeluruh. Maka berikut adalah 3 objektif bagi kajian ini. Yang pertama, meneroka pemahaman mengenai pendidikan bersepadu dalam pengajaran subjek pendidikan moral. Yang kedua, menilai penggunaan model TAM dalam pengajaran subjek pendidikan moral dan dalam kehidupan peribadi seorang tenaga pengajar subjek tersebut. Yang ketiga, meneliti kekangan dan halangan dalam menyampaikan pemahaman pendidikan bersepadu serta model TAM ini dalam bidang pendidikan secara umum. 2.0 Metodologi kajian. Metodologi kajian merujuk kepada kaedah yang digunakan bagi menjalankan penyelidikan kajian ini. Dalam pada itu, kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif, di mana ia dapat dilihat menerusi pengumpulan maklumat yang berdasarkan kepada analisis kandungan yang dapat menerusi temu bual seorang warga pendidik sebagai responden utama dalam kajian ini. Selain itu, beberapa pengumpulan sumber kedua seperti artikel dan buku juga telah dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi pembuktian kajian ini. Misalnya, sumber kedua itu berjaya dikumpulkan menerusi penyelidikan di Perpustakaan Tun Sri Lanang serta maklumat yang diperoleh secara online. Maka kesesuaian kaedah kualitatif dalam pengukuhan bukti kajian penulisan telah menjadi tujuan utama pengkaji memilih kaedah penyelidikan tersebut dalam kajian ini. Kaedah temu bual telah dilaksanakan menggunakan medium online iaitu dengan menggunakan medium Zoom meeting. Temu bual tersebut telah diadakan pada 12 Julai 2022 yang bermula pada jam 3 petang dan berakhir kira-kira pada jam 3.45 petang. Temu bual tersebut telah dilaksanakan bersama seorang tenaga pengajar. Berikut merupakan sedikit latar belakang responden. Nama responden adalah Nur Suhana binti Muhammad Hasan. Beliau kini berumur 42 tahun dan beliau didapati merupakan seorang cikgu atau tenaga pengajar yang mengajar subjek pendidikan moral di SMK Ceras Jaya. Beliau dipercayai mempunyai pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam mengajar subjek pendidikan moral tersebut. 4.0 Dapatan kajian dan perbincangan dapatan kajian. Dalam hal ini, terdapat 12 soalan secara keseluruhannya yang telah ditanyakan kepada responden kajian ini. Setiap 4 soalan tersebut adalah merangkumi satu objektif, di mana setiap satu objektif terdiri daripada 4 soalan, iaitu soalan yang berbentuk open question, introduction question, transition question dan close question.
Soalan yang pertama ditanyakan kepada responden adalah merangkumi objektif pertama. Soalannya ialah, apakah yang anda memahami mengenai pendidikan bersepadu? Di sini jawapan responden ialah pendidikan bersepadu adalah pendidikan yang merangkumi kaitan dengan agama yang akan menghasilkan sasiat diri serta mempengaruhi prinsip hidup yang mulia secara umumnya. Soalan yang kedua masih meliputi objektif yang pertama, di mana soalannya ialah, adakah anda menerapkan konsep pendidikan bersepadu ini dalam pengajaran subjek pendidikan moral dan dalam kehidupan peribadi anda? Jawapan responden pula, ya, kerana sebenarnya konsep pendidikan bersepadu dapat secara jelasnya dilihat telah diberikan tumpuan dalam kandungan pengajaran subjek pendidikan moral. Malahan dalam kehidupan peribadi pun saya merupakan insan yang menuruti pegangan agama. Jadi dari segi itu saya boleh kata ya dalam memperlihatkan penerapan konsep pendidikan bersepadu dalam aspek kehidupan peribadi saya. Soalan yang ketiga masih meliputi objektif yang pertama, di mana soalannya ialah, bagaimanakah anda menerapkan amalan pendidikan bersepadu dalam pengajaran subjek pendidikan moral serta dalam kehidupan peribadi anda? Di sini jawapan responden ialah, penerapan pendidikan bersepadu dalam pengajaran subjek pendidikan moral dapat dilihat menerusi kandungan bidang dalam subjek tersebut. Di sini menerusi KSSM terdapat 5 bidang dalam subjek berkenaan dan setiap bidang tersebut yang diikuti oleh beberapa penerapan nilai-nilai murni sebenarnya mempunyai kaitan dengan matlamat pendidikan bersepadu. Manakala dari segi kehidupan peribadi, saya merupakan insan yang melakukan segala perkara dengan meletakkan kebesaran Tuhan terdahulu. Soalan yang empat adalah soalan yang terakhir dalam merangkumi objektif yang pertama, di mana soalannya ialah, apakah cadangan atau nasihat anda untuk memperkukuhkan pendidikan bersepadu ini dalam bidang pendidikan secara umumnya? Jawapan responden ialah, cadangan atau nasihat dalam memperkukuhkan pendidikan bersepadu dalam bidang pendidikan menurut saya adalah mungkin boleh memberikan ruang yang luas kepada para pelajar untuk mereka memahami dahulu konsep pendidikan bersepadu dan hasilnya kepada kehidupan secara jelas. Hal ini secara tidak langsung akan membuka peluang kepada ilmu pendidikan bersepadu untuk terus berkembang dan dianggap penting dalam semua aspek kehidupan manusia. Itu soalan seterusnya adalah merangkumi kepada objektif yang kedua, di mana soalannya ialah, apakah pandangan anda mengenai model TAM ini? Jawapan responden ialah, model TAM dapat ditegaskan sebagai model yang penting khususnya dalam melahirkan manusia yang seimbang untuk menghadapi dunia kini dan dunia pada masa akan datang dengan memperlihatkan pengaruh agama dan alam di dalamnya. Soalan yang kedua yang merangkumi objektif yang kedua ialah, sejauh manakah anda merasakan model TAM dapat dikaitkan dalam pengajaran subjek pendidikan moral serta dalam kehidupan peribadi anda? Di sini jawapan yang diberikan oleh responden ialah, penggunaan model TAM dalam pengajaran subjek pendidikan moral secara jelasnya dapat dikaitkan menerusi bidang-bidang dalam subjek berkenaan. Misalnya dari bidang yang berkaitan dengan ketuhanan, alam serta nilai-nilai murni yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan dapat ditegaskan dalam hal ini. Manakala dari segi kehidupan peribadi saya sebagai seorang isteri dan ibu sentiasa usaha dalam memberikan pendedahan mengenai kebergantungan manusia terhadap agama dan alam ini. Soalan yang ketiga dalam meliputi objektif yang kedua ialah, sebagai seorang pendidik dan tenaga pengajar subjek pendidikan moral, adakah anda merasakan subjek tersebut telah mengaplikasikan model TAM? Di sini jawapan responden ialah, ya, kerana subjek tersebut secara amnya merupakan subjek yang akan memberikan didikan dalam memperlihatkan kepentingan Tuhan, alam manusia, negara dan lain-lain lagi. Di sini penerapan pelbagai nilai-nilai murni juga dapat dilihatkan yang masih memberikan tumpuan kepada penggunaan model TAM ini dalam subjek pendidikan moral. Soalan yang terakhir dalam merangkumi objektif yang kedua ialah, menurut pandangan anda, apakah kepentingan model TAM ini dalam bidang pendidikan dan kepada kehidupan umum? Di sini jawapan yang diberikan oleh responden ialah, satu kepentingan model TAM kepada bidang pendidikan dan kepada kehidupan peribadi yang dapat saya tegaskan adalah, ia akan menghasilkan insan yang bermoral, berguna dan berdisiplin. Di sini model tersebut secara tidak langsung telah memperlihatkan kebergantungan dan kepentingan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Perbincangan temubuah diteruskan pula kepada soalan-soalan yang merangkumi objektif ketiga. Soalan pertama yang telah ditanyakan kepada responden yang merangkumi objektif ketiga ialah, apakah kekangan dan halangan dalam menyampaikan pemahaman pendidikan bersepadu dalam bidang pendidikan secara umum? Jawapan responden ialah, di sini terdapat dua kekangan dan halangan yang dapat saya memberikan fokus utama, iaitu sikap pelajar sendiri dan pengaruh teknologi, di mana sikap pelajar yang tidak menyinari kepentingan ilmu yang ingin disampaikan oleh pendidikan bersepadu. Manakala pengaruh kuat teknologi pula dipercayai secara tidak langsung menjauhkan manusia daripada ilmu Tuhan dan ilmu alam. Pelbagai pendedahan pengaruh luar didapati telah menjadi perhatian khusus para masyarakat kini. Soalan seterusnya yang merangkumi objektif ketiga ialah, menurut pandangan anda, adakah pengaplikasian model TAM ini akan membawa impak dalam bidang pendidikan?
Jawapan responden ialah, ya, di sini pengaplikasian model Tam akan memberikan impak yang baik, di mana ia akan membantu dalam memperlihatkan skop pendidikan masih diberikan keutamaan kepada ilmu yang berlandaskan konsep keagamaan dan diikuti pula dengan ilmu-ilmu yang lain. Boleh dikatakan ia akan menjadi satu panduan yang penting dalam kandungan bidang pendidikan secara umumnya. Soalan ketiga yang merangkumi objektif ketiga ialah, adakah anda rasa amalan model Tam ini akan memberikan impak positif dalam kalangan pelajar? Jawapan responden adalah, ya, kerana setiap pengajaran menerusi model Tam ini dapat membentuk manusia ke arah kebenaran yang akhirnya akan membantu dalam menghasilkan insan yang mulia. Malahan model ini juga secara jelas dalam memperlihatkan pelajar dapat dibimbing atau diberikan pendedahan mengenai segala aspek yang merangkumi Tuhan, alam dan manusia. Soalan terakhir yang menerusi keseluruhan sesi temu bual yang merangkumi objektif ketiga ialah, menurut pandangan anda, bagaimanakah pendidikan bersepadu ini dapat membantu dalam mempengaruhi dunia moden ini? Jawapan responden adalah, bagi saya pendidikan bersepadu akan menjadi satu usaha dalam mengekalkan manusia dengan kebesaran Tuhan dan alam, di mana dunia kini yang terdedah dengan pelbagai pengaruh luar, khususnya menerusi penggunaan gadget, sosial media dan sebagainya. Maka pendidikan bersepadu mampu menjadi satu titik perhubungan ilmu yang berlandaskan ilmu agama terdahulu. 5.0 kesimpulan. Pendidikan bersepadu dan model Tam sebenarnya mempunyai kaitan rapat antara satu sama lain dan ianya dipercayai secara jelas telah diterapkan dalam subjek pendidikan moral, di mana penerapan pendidikan bersepadu dan model Tam dalam pengajaran subjek pendidikan moral dapat dilihat menerusi aspek nilai-nilai moral atau nilai-nilai murni yang terkandung dalam subjek tersebut yang bertujuan untuk memperlihatkan pembangunan insan atau penghasilan manusia yang mulia. Justru itu, subjek-subjek lain juga dipercayai masih memperlihatkan usaha penerapan konsep pendidikan bersepadu dan model Tam dalamnya kerana ia penting dalam melahirkan insan yang seimbang. Jadi tidak dapat menafikan bahawa pendidikan bersepadu dan model Tam ini adalah sangat penting untuk diberikan tumpuan dalam bidang pendidikan khususnya kerana ia mampu melahirkan insan yang mulia dengan merangkumi segala aspek kehidupan dengan meletakkan kebesaran Tuhan terdahulu diikuti oleh ilmu-ilmu yang lain. Jadi itu sahaja perbincangan tugasan individu khusus pengantar pendidikan bersepadu menerusi tajuk kajian saya. Saya berharap agar kajian ini secara tidak langsung akan memberikan sedikit sebanyak ilmu khususnya yang berkaitan dengan pendidikan bersepadu dan model Tam. Sekian, terima kasih.